كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. رب يسر ولا تعسر بتم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Pada pagi ini kita masuk bab yang baru dalam perbincangan berkenaan dengan ayat-ayat suruhan ini, itu bab aurat. Bab aurat. Pada minggu yang sudah kita bincang berkenaan dengan bab amanah, dan saya telah huraikan macam mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya meletakkan amanah itu kepada ahli. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut bahawa kena letak amanah ila ahliha, kepada ahlinya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala menyuruh kita meletakkan amanah itu kepada ahli dia. Wa idha hakamtum bainan nas, dan apabila nak berhukum dengan manusia, hendaklah antahkumu bil adli, dengan adil. Dan saya telah pun hurai bagaimana hubungan amanah dengan adil dalam kehidupan ini. Baik, pagi ini bab aurat. Aurat ini adalah satu perkara yang termasuk dalam perkara yang manusia, yang kita semua kena lindung. Sama ada lelaki ataupun perempuan, tetapi ta'rif aurat bagi lelaki dan perempuan itu berbeza. Yang pertama sekali, lelaki di antara pusat sampai ke lutut dia, dan perempuannya adalah seluruh badan dia kecuali muka dan kedua tapak tangan. Itu ta'rifan jumhur di kalangan ulama. Islam suruh menjaga aurat ni kerana mencegah daripada penzinaan. Itu yang pertama. Maka timbullah suara-suara songsang daripada pertubuhan yang kononnya disandarkan namanya kepada Islam. Contohnya Sisters in Islam, dia sandar pada Islam. Sepatutnya tak payah letak Sisters in Islam, buh nama lain, sebab tak boleh nak sandar dia tu pada Islam. Sebab apa yang dituntut itu bukan daripada ajaran Islam. Hasil daripada membuat perjanjian di peringkat antarabangsa, itu perjanjian CEDEW daripada PBB, beberapa buah negara yang menandatangani perjanjian tersebut telah pun lihat kesan yang begitu besar kepada Islam itu sendiri. Di antaranya dipersoalkan soal kebebasan dalam bab berpakaian, dalam bab di antara lelaki dan perempuan, hak sama rata. Yang asal perjanjian tersebut bagus untuk membela kaum perempuan daripada tindas, yang mana kita kata Islam memang memilih tidak menindas sesiapa sahaja, sama ada perempuan ataupun lelaki. Oleh kerana itu, apabila Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah, Sayyidina Bilal disuruh azan naik di atas Baitullah
satu tempat yang mulia yang diagung-agungkan oleh musyrikin Mekah, dan semua boleh dikatakan mengagungkan Baitullah. Bilal seorang yang kulit hitam, yang mana orang kulit hitam ni menjadi hamba banyak. Akan tetapi Rasulullah SAW memecahkan tradisi memilih bangsa tu bangsa ni, orang kulit hitam, orang kulit putih, dengan menyuruh bila azan naik di atas Baitullah. Kalau kita gila ke barat, pertembungan di antara kulit hitam dan kulit putih ni begitu hebat sekali. Saya pergi di South Africa, katanya belum daripada Mandela menjadi presiden, orang kulit hitam, orang kulit putih ni bergaduh sakan. Jalan orang kulit hitam ni kecil je, macam jalan dalam petak sawah gitu. Ada berselisih pun dan berhenti berselisih, kecil sangat. Tapi orang kulit putih jalan dia luas. Sampai jalan pun mereka letak di antara kulit hitam dan kulit putih. Tanah-tanah orang kulit hitam dirampas. Kita semua ni dia panggil colored, dia panggil tengah-tengah, hitam tak, putih tak. Walaupun dekat kita ni, kita lah hak paling gelap sekali. Tapi pergi dekat dia tu ada lagi hak gelap pada kita. Kita ni mungkin 3 grow je, dia negro. So 2, 3, 4, 5 negro. Nah, Atuk Imam, kita 3 grow je, boleh lah tu. Tapi kalau kita pergi di zaman sebelum tu, sebelum Mandela tu, kita akan dimasukkan dalam orang colored, itu masuk kulit hitam juga, dia kata. Jadi yang menindas kaum adalah orang kafir, sistem kufar. Islam tak pernah tindas siapa-siapa, tak pernah tindas siapa-siapa. Islam tak kira kulit hitam, tak kira kulit putih. Waja'alnakum qabaila lita'arafu. Allah Ta'ala jadikan syu'uban wa qabail, jadikan puak dan juga kabilah-kabilah, bangsa-bangsa untuk kita kenal. Ni Melayu, ni Cina. Tapi nilaian di sisi Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Islam menyuruh supaya orang tu tutup aurat, menjaga daripada penzinaan. Dan bab yang kita akan bincangkan, yang pertama berkenaan menutup aurat, yang kedua memelihara kehormatan, yang ketiga menjaga aurat dalam 3 keadaan, yang keempat menjaga suara ketika berhadapan lelaki, itu bagi perempuan, meminta sesuatu melalui belakang tabir, bukannya secara berhadapan jika tidak ada keperluan. Ini disebut dalam huraian kitab ini. Baik, kita pergi pada perintah menutup aurat yang pertama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, wa kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Sekarang ni kita masuk tengok ayat untuk orang perempuan. Walaupun ayat orang perempuan, orang lelaki kena dengar juga, sebab isteri dia perempuan dan dia ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Mudah-mudahan menjadi ingatan kepada anak perempuan kita, isteri kita dan cucu-cucu kita hak perempuan. Wa qul, dan katakanlah kepada siapa? Lil mu'minati, kepada wanita yang beriman. Baik, apa yang perlu dikata? Yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menahan pandangannya. Baik, arahan pada wanita ni menundukkan pandangan mereka, maknanya bukan lelaki saja kena tundukkan pandangan kepada perempuan, wanita juga mesti tundukkan pandangan. Sebab wanita juga ada hawa nafsu. Biasa orang duk ceramah, dia kata lelaki lah kena tunduk pandangan. Wanita boleh tengok, orang lelaki suka-suka hati pun tidak boleh. Tidak boleh. Dia mesti rendahkan pandangan dia pada lelaki. Orang perempuan sifat dia malu. Nah, kita pelik juga kadang-kadang nak kawan suami mari di rumah, isteri pula bercakap banyak. Suami senyap aja, tak ada kata apa suami senyap. Kecil manis. Nak bercakap pun tak larat dah, dah. Tu dia. Bini dia pula bercakap, duk mana dah ni? Sihat ke tak? Nampak sihat lah ni, tubuh pun nampak gemuk, makan apa. Jadi macam kawan isteri dia pula. Tak sepatutnya berlaku begitu. Walaupun kita kata berkawan lama, berkawan sekejap pun, kerana di sana ada batasan yang Allah Ta'ala tetapkan. Orang perempuan sebenarnya nak cakap tanpa tujuan dengan orang lelaki, itu tak boleh. Dia kena ada tujuan. Ini perintah kepada orang perempuan yang beriman. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, yaitu satu hadis bahawa Ummu Salamah yang menceritakan kepada seorang tabi'i, kata Ummu Salamah bahawa pernah bercerita kepadanya bahawa satu hari beliau dan Maimunah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua orang ni berada di hadapan Nabi. Ummu Salamah pun ceritalah. Ummu Salamah ni siapa? Isteri Nabi. Yang saya cerita pada tuan-tuan dulu, kalau tuan-tuan ingat ke tak lagi, tak tahu lah ni. Dia amat sayang kepada Abu Salamah. Bila Abu Salamah meninggal, Abu Bakar masuk minta dia, Umar masuk minta dia, semua dia tolak. Ahli syurga minta tu, dia tolak. Sebab dia pernah berjanji dah dengan Abu Salamah. Dia kata kalau Abu Salamah mati, dia tak mau kahwin dengan orang lain dah. Abu Salamah pun kata pada dia, masa Abu Salamah hidup, dia kata kalau aku mati, aku doakan supaya Allah Ta'ala menggantikan kepada kamu suami yang lebih baik daripada aku. Mula-mula dia bagi tahu Ummu Salamah, dia kata kalau saya mati dulu, awak jangan kahwin lain, orang perempuan. Tak? Kalau saya mati dulu, awak jangan kahwin lain, dia kata. Kalau saya mati dulu, awak jangan kahwin lain. Kalau awak mati dulu pun, saya tak akan kahwin lain. Kata Abu Salamah, kata jangan gitu. Aku nak doakan kepada kamu, kalau aku mati, Allah Ta'ala beri kamu yang lebih baik daripada aku lagi. Waktu itu Abu Salamah mati. Bila mati Abu Salamah tu, dia pun habis edah apa semua, sahabat masuk minta Ummu Salamah, tapi dia talak sebab dia ingat janji dia tu. Abu Salamah tak kata apa, masa tu dia je kata,
Last sekali Rasulullah minta. Rasulullah minta. Dia kata, Rasulullah, mula-mula dia kata, bukankah aku telah tua? Dia kata. Rasulullah kata, masalah apa, aku juga tua. Bukan aku muda, aku juga tua. Aku takut Rasulullah terbeban dengan anak-anak aku yang ramai. Dia kata, Rasulullah nak jaga. Rasulullah kata, tak ada masalah, aku ramai juga anak-anak yang aku jaga. Sebab Rasulullah ni ramai kahwin dengan janda ada anak yatim. Pakcik, tu saya kata dulu suruh kahwin dengan ibu yatim tu. Tak berani kita. Dah, sunnah tu tak boleh buat tu, sunnah hak payah tu. Nah, perempuan marah ni lah, tabir tu duk bunyi lai baca. Rasulullah ada anak yatim ramai. Rasulullah bela di antara isteri-isteri para sahabat yang meninggal, ramai anak Rasulullah bela. Tapi semua sekali cukup keperluan. Oh, dia pun ingat, dia kata, oh, ni mungkin berkat Allah Ta'ala terima doa suami aku, nak gantikan orang yang lebih baik. Dan memang Tuhan ganti hak terbaik bagi Ummu Salamah. Dia kahwin dengan Nabi SAW. Dan sekali jadi ummahatil mu'minin. Dia yang cerita, ketika dalam keadaan begini, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum, dia ni buta. Dia mari nak jumpa Nabi SAW. Bagaimana Allah Ta'ala buat turun ayat menegur Nabi dengan kisah Abdullah bin Maktum ni. Bila Nabi duduk tengah bercakap, masa Nabi duduk di duduk di Mekah dulu, cakap dengan musyrikin Mekah, tiba-tiba mari Abdullah bin Maktum. Dia tak tahu Nabi duduk bercakap dengan siapa-siapa, sebab dia buta, dia pun tak nampak. Kata Rasulullah, Assalamualaikum. Rasulullah beritahu pada saya apa? Beritahu pada saya juga. Ya, kawan-kawan Rasulullah bercakap ni depan-depan ni, musuh-musuh musyrikin ni, dia tak mau kalau dia cakap dengan dia je, tapi cakap dengan orang lain tak boleh, sebab dia tu pangkat tinggi. Rasulullah ni macam nak tengok dia tu macam nak terima Islam lah, sebab dia bagi syarat begitu. Bukan Rasulullah nak hina Abdullah bin Maktum tu, tidak. Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Bermula daripada Tuhan tegur Nabi itu, sejak daripada tu, setiap kali Abdullah bin Maktum mari, Rasulullah akan berdiri, Rasulullah akan ambil dia duduk, Rasulullah akan ambil serban atas bahu, hampar kepada dia, kamu duduk di sini wahai Abdullah, kerana kamulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur aku. Itu kelebihan Abdullah bin Maktum. Dia mari, dia ni buta, tak nampak. Lalu Rasulullah pun kata, kejadian ini, kata Ummu Salamah, Rasulullah memerintahkan kepada kami agar berhijab. Maksud itu aurat, pakai tudung. Maka Rasulullah SAW bersabda, berhijablah kamu berdua daripadanya, tutup aurat kamu berdua daripadanya. Maka kata Ummu Salamah, saya ni, kata dia, tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah dia seorang yang buta? Makna tak nampak dia tu, tidak dapat melihat kami, dan tidak pula mengetahui kami. Kalau kami tak cakap dia, senyap dia. Maka Rasulullah menjawab, apakah kamu juga buta? Rasulullah kata, mu ni buta ke tak ni, dua orang ni? Apakah kamu juga buta? Bukankah kamu dapat melihatnya? Ya, dia kata. Kemudian At-Tirmidzi sebut bahawa hadis ini sebagai sahih. Oh, baru dia faham. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa bukan sahaja orang lelaki tengok perempuan itu kena rendahkan pandangan dia, orang perempuan tengok lelaki pun sama juga. Maka kamu berhijab, rendahkan pandangan kamu, walaupun dia buta, tak nampak apa pun. Tapi itu perintah daripada Nabi SAW. Itu kata Ummu Salamah. Baik, dalam bab ini ulama kita berpendapat bahawa perempuan ni dibolehkan memandang lelaki jika tanpa perasaan. Tengok lelaki tanpa perasaan, tanpa ada perasaan lain macam, seperti disebutkan dalam kitab sahih bahawa Aisyah radhiyallahu anha pada satu perayaan itu pernah lihat orang Habasyah yang bermain tombak.
di hari raya dalam masjid. Sedangkan Aisyah menyaksikan pertunjukan dan dia letak dagu di atas bahu Nabi SAW, duduk gitu sampai nak tertidur katanya. Nabi menutupi pandangan Aisyah dengan Aisyah duduk belakang Nabi. Mana Aisyah jenguk gitu je kok, tengok gitu. Nabi tutup Aisyah supaya duduk belakang Nabi SAW, supaya orang tak nampak Aisyah, walaupun Aisyah telah berhijab, tapi Nabi jaga sepenuhnya. Dan Aisyah tu sendiri boleh tengok orang yang sedang main tombak orang Habasyah tu, badan sedap-sedap tanpa sifat berahi. Boleh faham ni? Kalau ada orang perempuan tengok kita lain macam atas bawah tu, tak boleh. Tahu wajib dah? Dia tengok lain macam kita, senyum-senyum pula tu, sambil buat roti canai sambil senyum, sambil buat roti canai sambil senyum. Siapa teringat nak tebor roti canai atau ambil tepung tu letak gitu je. Duk tengok handsome sangat, macam minta pacan ni dia kata ni. Contohnya begitulah. Lihat begitu pun tidak boleh juga. Sama juga dengan kita lihat perempuan. Lihat perempuan, kita tengok dengan perasaan, dan memang orang perempuan ni, lelaki tengok kadang-kadang perempuan yang segak, yang cantik, dia pakai kain pula terbelah. Kalau pakai skirt gitu, kita tengok sekali je. Tapi kalau dia belah kain tu daripada peha sampai ke bawah, ni tengok banyak kali ni. Sampai peha dia tubik tu, li-lak. Tu tak boleh main. Jenis lik-lak je. Tengok lagi, nak tengok lagi tak ada. Apakah benda dia belah peha dia tu kerana apa? Pandai juga orang kafir dia buat pakaian begitu. Nak suruh kita tengok lah. Jadi ketika itu, kita jaga pandangan kita daripada melihat, adalah satu pahala daripada Allah Ta'ala. Terlihat tu tak apalah. Sambil lalu di airport contoh tak, kita nak pergi ke Mekah, ataupun baru balik ke Mekah, bau Mekah pun lekat lagi tubuh. Lalu pramugari Qatar manalah tak tahulah, pakai lik-lak. Kita pun tunduk pandangan, astagfirullah. Gitulah. Ditutup begini, astagfirullah. Tangan duk jangan-jangan duk tengok lagi kau celah jari tu. Habis tawah dengan air zam-zam, habis minum apa, tak dia apa juga. Ada seorang pakcik pergi ke Mekah dengan saya tu, dia tawah dengan saya, tawah. Lalu perempuan Turki, segak perempuan Turki ni, hidung mancung, mata biru, bini dia duduk belakang sikit, saya duduk belah ni, dia pun dia sentuh saya, duduk tengah tawah kan. Saya kata gitu, pakcik. Dia kata, ustaz tu segak kalau jadi bini saya. La ilaha illallah. Bini ada sebelah tu. Orang kata cari jakit seorang tua ni. Duduk 3 hari, mata dia sakit. Itulah saya kata. Duduk tengah tawah, duduk kita bersembang. Allahu Akbar. Saya cepat-cepat tawah lari. Dia duduk situ, duduk ikut Turki tu. Soh duduk tawah dia tak tahu lah. Orang duduk biasa duduk. Orang duduk biasa duduk kedai mak janda. Duduk di kampung dia, duduk kedai mak janda. Masjid-masjid tak mau pergi. Dah anak-anak suruh pergi ke Mekah pergi. Itu yang mereka cerita. Sampai di Madinah dia menangis tepi Masjid Nabawi. Orang cerita lah. Menangis punya menangis. Sedih. Aku dah habak dah. Dia kata aku tak mau pergi. Hantar juga aku. Dia duduk seorang-seorang. Mutawih tanya dia, awak ustaz menangis ni, awak kenapa pakcik menangis pakcik? Dia kata, ustaz tu lah saya ada habak saya tak mau mai sini, orang suruh pergi juga. Dia kata anak-anak lah suruh, saya tak bersedia lagi. Nangis dia. Jadi kawan tu tanya, sebab apa pakcik, sebab apa? Sebab tak nampak Kaabah lah, dia kata. Ustaz tu kata pakcik ni baru Madinah, Kaabah tu di Mekah.
Nak nampak macam mana? Oh, gitu orang dia kata. Senyap dandan senyap tu. Orang duk cari Kaabah di Mekah, dia duk cari Kaabah di Madinah, nak jumpa bila? Allahu akbar, haru sungguh. Tu bukan hadis tu, baik. Baik. Perbuatan melihat lelaki, kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok ayat ni bahawa perbuatan melihat lelaki, melihat wanita tak sama, lebih dahsyat lagi daripada melihat wanita lihat lelaki. Perbuatan seorang lelaki melihat seorang perempuan lebih dahsyat lagi kesan dia nak banding dengan perempuan melihat lelaki. Itu dari sudut kesan dia. Baik. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata wahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan. Disuruh menjaga maruah dia, kemaluan dia. Bukan murah begitu je orang perempuan ni. Kita nak menikah dengan dia tu payah dulu, nak kenal lagi, lepas tu mak dia letak harga mahal pula. Allahu akbar, habis bendang kita jual, habis segala apa yang ada nak menikah dengan dia tu. Susah tu, nampak je begitu tu. Sebab tu kita jangan takut ke dia, pakcik. Jangan takut ke bini. Kita dah lama dah belajar nak menikah dengan dia. Susah lagi bekerja, menikah takut ke dia pula. Jadi ni meja kuliah ni boleh lah bercakap. Bini tengok rumah tu tak tahu. Satu hari Rasulullah ni, dia Aisyah kakak pada Aisyah nama Asma Abu Bakar. Dia mari rumah Aisyah, lalu dia pakaian Asma itu agak nipis sikit. Rasul tegur Asma. Maknanya perempuan tak boleh pakaian yang membentuk tubuh, tak boleh pakaian yang terlalu nipis, tak boleh. Walaupun dia pakai fashion hari ni, jubah. Pakai jubah, nipis jubah tu. Memang ramai orang pakai sekarang. Ataupun fashion jubah ni dia tidak besar. Orang perempuan ni kan dah pakai besar-besar, tak boleh pakai kecil-kecil. Pakai besar-besar pakaian dia, jadi dia pakai kecil. Fashion jubah tu nampak tubuh dia, itu pun tak boleh, walaupun nama itu jubah dipakai oleh perempuan. Baik. Wala yubdi nazinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan. Jangan mereka menampakkan perhiasan. Tak boleh sama sekali menampakkan perhiasan. Allahu akbar. Salah satu cara untuk mengelak terjadinya penzinaan ni, wanita kena jaga penampilan. Sebab atas saya sebut tadilah bahawa pandangan lelaki pada wanita lebih berat lagi. Aura dia lebih lagi nak banding wanita pandang lelaki. Oleh kerana itu aurat wanita ni dia berbeza. Sebab perempuan ni semua orang nak pada dia. Nampak tak? Orang nak pada semua orang nak. Diibaratkan orang perempuan ni macam duit yang kita bawa daripada bank, contoh. Kalau RM1, RM2 tu kita bawa begitu je, tangan tu RM1, RM2 tak. Tapi kalau mahal, kalau duit tu banyak, nilaian dia mungkin RM5,000 tu banyak dah. RM2,000 pun orang tak bawa di tangan, orang tak lambat dah zaman sekarang dah. Kalau RM10,000, RM20,000 kita bawa di tangan, buat keluar bank, buat begitu duit. Kejap hari ni tangan-tangan kita pun tak ada. Sebab orang nak, semua orang nak pada duit tu. Perempuan gitulah. Harga dia mahal. Semua orang nak pada dia. Maka dia kena jaga, tak boleh menampakkan perhiasan dia. Baik, sekarang kita hurai. Kalimah zinatahunna, dia ada beberapa pendapat. Di sini saya bawa 3 pendapat. Tafsiran yang pertama iaitu mengatakan ia merujuk kepada tubuh badan wanita itu sendiri. Oleh kerana itu, tubuh badan orang perempuan ni dikira aurat kecuali benda yang tapak tangan, muka. Hak lain semua aurat.
Dan sebaik-baik orang perempuan akan disebut dalam surah Al-Ahzab nanti, dan dalam hadis Nabi SAW pun ada sebut bahawa orang perempuan yang duduk di rumah dia, dan tidak keluar tanpa keperluan. Tak keluar tanpa keperluan. Maknanya banyak duduk di rumah. Bukan banyak pergi meraung rata-rata, suami tak ada pergi raung rata-rata pergi. Nah, itu membahayakan. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW itu betul. Bukan Islam ni jumud. Ni poin-poin orang disebut sebagai sisters in Islam. Dia ambil poin-poin ni, dia kata Islam ni menyekak. Cuba tengok, nak sekat perempuan sampai tahap tu, bukan nak sekat perempuan. Tapi oleh kerana perempuan ini adalah kunci kepada penzinaan boleh berlaku. Benda yang boleh bawa berzina ni, orang perempuan dia pakai seksi, pakai, sebab tu Islam suruh tutup dulu, sebab semua orang nak pada dia. Waktu orang perempuan tak digalakkan ke ziarah kubur. Tak galak orang perempuan. Ni hari raya duk penuh ni kubur, buat apa tak tahu, kita pun tak tahu. Sini ada ke tak tahu. Sini pok cik tu bini dia baru mati. Hak ni mak cik tu suami baru mati. Habis hendah dah mari tengok di kubur, pakar pula. Allah, nak mari kubur, nak ziarah kubur pakar lebih pada nak pergi kenduri. Perempuan tu nya bedaknya dengan maskaranya kening lentik itu. Kening ni. Maskara pun letak tu tuk 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 tuk. Atau boleh sakut kunci di maskara. Punya lenduk gitu. Nah, depan ni isteri baru meninggal. Tengok dia. Duk baca Yasin ke apa, tengok dia. Duk baca zikir habis dah, betulkah habis dah. Kuliah pun tak habis dah. Wala ana amidu ma abattum wala antum amna ma a'budu wala, duk main kat tu, duk tengok ke dia tu. Dah kali jumpalah. Kahwin dengan orang tu, dia panggil cinta atas kubur, dia panggil. Nikah kawan tu. Bila menikah nak mak janda tu, hak tu pun tak pergi ziarah dah. Duk lelaki pun tak pergi ziarah dah. Lalu kat kubur pula tunjuk pada bini baru. Itulah kubur arwah ni. Makcik, kita duduk dalam kubur tu hangit marah. Nak marah macam mana? Nak hidup tak boleh dah. Sebab tu jangan duduk sayang sangat harta benda ni. Jangan duduk sayang sangat. Bila kita duduk pada tahap tu, tak ada guna apa lah. Kita mati, isteri suami kita kahwin lain, habis tinggal belakang. Kain batik hak baru pun bini baru pakai, baju hak tu pun bini baru pakai, habis semua duduk di rumah kita. Kita duduk mana? Duduk dalam kubur tu. Dah kalau pergi dengan tak ada amalan apa pun, lagi-lagi lah susah nak hidup akhirat. Sebab perjalanan akhirat tu lama perjalanan akhirat nak banding dunia. Baik, yang kedua, kita habis 3 tafsiran ini. Yang kedua, dimaksudkan dengan zinatahunna, perhiasan ni. Kalau kita tengok di sini, mereka keluar rumah boleh buka muka dan tapak tangan sahaja. Muka dan tapak tangan sahaja. Dan di luar mereka boleh berpakaian begitu. Pakaian tutup semua sekali, tak tutup muka pun tak apa. Tetapi kalau perempuan itu segak, orang pakai duk kelih belakang muka dia, maka dia kena tutup muka dia pakai niqab, nampak mata 2 biji, supaya terhalang daripada orang tengok muka dia. Boleh faham ni? Dah kira lah orang tengok muka dia tu hak kayuh basikal pun langgar tiang api. Segak sangat dah. Orang duduk tepi-tepi jalan ni, orang dakwah tabligh tu, mari tepi jalan putus tasbih. Tengok muka dia tu istighfar pun dia kuat, astagfirullah, sepau putus tasbih. Jadi dia kena pakai niqab, tutup muka dia. Berkenaan dengan muka ni ulama khilaf lah. Ada yang kata kena tutup muka, masuklah aurat dan sebagainya. Tapi bagi saya lebih baik tutup lah. Kalau bini kita tu orang duk tengok semua ke dia, kena tutup. Kita pun tak selesa kalau orang duk tengok bini kita. Dia bercakap dengan kita, mata duk tengok bini kita. Selesa tak? Tak selesa. Kalau tengok gitu, saya pelempang tak muka dah.
Mau nak cakap dengan aku ke nak mengorak bini aku? Nah, gitu cara dia. Sebab tu kita pakai niqab. Sekarang ni tak ada gaduh dah. Orang pakai niqab semua sekarang ni. Laki pun pakai. Tutup muka tu. Dah, tak kena kaluk pakai niqab apa dah, semua orang pakai, laki perempuan pakai. Tafsiran yang ketiga lah sekali untuk pagi ni, merujuk kepada perhiasan mereka, kecantikan mereka, iaitu solek tebal-tebal dan pakaian yang mereka pakai. Contoh, mereka tidak boleh menampakkan dia punya perhiasan, tak boleh. Sikit-sikit kalau gelang kecil-kecil tu tak apa lah. Kalau perempuan dia dia punya lengan ni kan aurat, nampak tak? Ni lengan dia aurat. Tapak tangan ni tidak aurat, tapi lengan dia tu aurat. Maka dia kena pakailah. Dia panggil stongan, dia panggil. Kalau kaki tu stokin, lengan dia pakai stongan, dia panggil. Betul tak tahu lah tu. Dia pakai lengan ni, dia pakai. Jadi bila dia angkat tu, tak nampak lah sini ni. Ya? Bila pakai stongan tu, setengah orang nak tunjuk dia punya gelang baru beli tu, dia letak atas tu. Nak 4-5 orang ni, besar-besar ni. Lepas tu dia pun pakai tudung. Bila pakai tudung, tutuplah dia punya perhiasan tu. Tak sedap, kena beli hok panjang. Tutup dah ni sikit ni, tapi rantai tekuk tu hok panjang sampai ke pusat. Nak sampai panjang ke atas beruk bawah tu. Nak buat tu? Tak payah buat begitulah. Tak cantik. Biar tutup pandangan dan perhiasan. Kita pakai ni, kita nak tunjuk pada siapa? Nak tunjuk pada siapa kita pakai? Tak payah. Tunjuk pada suami kita sudahlah. Memang orang perempuan tak boleh nak tu dah, dia suka pakai gelang, emas apa, memang itu yang dia minat. Orang lelaki ni minat lain. Minat dia, mungkin orang lelaki ni minat suka pada kereta. Tu minat orang lelaki, ataupun suka pada jam. Tu jenis orang lelaki. Orang perempuan ni dia suka benda-benda begitu. Hal tu tak apalah, emas tu kalau kita panggil terdesak boleh gadai. Hak satu lagi masalah perempuan ni, dia suka pada Tupperware. Tupperware tahu tak? Separuh dapur dia tu Tupperware saja, penuh. Almari, bawah meja. Pening suami. Bukan letak makanan pun, tapi dia minat kumpul Tupperware. Jangan main-main. Ada hak jenis beg tangan sama kasut, tu lagi letih. Letih kita nak cari. Beg tangan dia pakai mesti sepasang sama dengan kasut. Kalau beg tangan biru, kasut biru. Mana nak cari tu? Habis sampai lu start cari. Nak suruh satu color. Bila hari raya, pakai satu color belaka. Tak apalah, cantik nampak. Tapi orang lelaki tak kisah sangat. Saya, perempuan tanya, abang nak pakai baju apa tahu? Ikutlah pakai baju apa, jangan tak pakai baju sudah. Ada ke beli baju hijau, tak apa. Habis hijau, satu keluarga tu hijau, piyuh hijau, nasib baik mata tak hijau. Tahun ni pula warna lain pula. Warna kuning pula. Kita tak apa, pakai jubah putih gitu, ya. Maknanya tu orang perempuan. Dan kalau tak ada orang perempuan ni susah juga. Rumah kita bersepah. Sebab naluri dia suka berkemas. Kalau orang perempuan tak suka berkemas rumah tu, hilang dia punya naluri perempuan tu. Mungkin dia ada something yang tak kena dengan tubuh dia tu. Sebab orang perempuan ni tak suka tengok berselerok ni. Dia tak suka. Kalau jenis orang perempuan yang suka berselerok, tak tahu baju kotor ke baju bersih, sebako di sini, lipat pun malah. Ni orang panggil fitrah, semula jadi perempuan tu dah rosak dah. Laki pula kena ambil alih. Memanglah lelaki ada juga jenis suka kemah-kemah tu, dia tak suka bersepah-sepah. Ada juga jenis gitu lelaki. Sebab tu saya kata Allah beruntunglah kalau orang lelaki dia boleh basuh baju, tolong isteri, boleh sidai baju. Tapi orang kita gitu, bila suami sidai baju, takut bini. Dia kan takut bini. Padahal bagus tu. Dia kemah rumah, bersih, longkang apa semua tu, dia tolong isteri dia. Isteri dia patut terima kasihlah bang, tolong saya. Itu orang panggil mengeratkan lagi ukhuwah di antara suami isteri. Jadi 3 tafsiran.
Yang pertama, tutup, iaitu tubuh dia. Yang kedua, tidak boleh pakai pakaian yang menjolok mata. Dan yang ketiganya, kena jaga perhiasan, maknanya jangan keluar rumah tanpa keizinan suami ataupun memakai pakaian yang boleh orang tertarik dengan kita. InsyaAllah ada lagi tafsiran, illa ma zahara minha, kecuali yang nampak biasa padanya. Apa yang disebut sebagai yang nampak biasa padanya itu macam mana? InsyaAllah kita hurai di kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi